Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai, pimpinan setempat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya kita dapat bersama-sama pada malam ini insya-Allah bagi kita menyambung kuliah kita ini. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi lagi kesempatan kita hidup di atas muka bumi ini, dikurniakan berbagai nikmat dan kita diuji dengan banyak ujian sejak mutaakhir ini. Yang terbaru kita diuji dengan wabak coronavirus ataupun dipanggil COVID-19 Jadi itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita muhasabah balik apa kesilapan yang kita lakukan. Apakah kekhilafan ataupun dosa-dosa yang kita lakukan, supaya kita kembali semula kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebut apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahirlah kerosakan di daratan, di lautan, angkara tangan-tangan manusia itu sendiri, supaya kami merasakan kepada mereka supaya mereka itu kembali rujuk semula kepada Allah Allah dan Rasul jalan yang sebenar-benarnya. Jadi insya-Allah kita menyambung lagi kitab kita ini muka surat 186 sampai kepada 190. Kita cuba habiskan. Kita ulang balik atas tu perenggan yang pertama dia. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab rahimahullahu taala, kebanyakan ulama sentiasa bermuraqabah terhadap sifat-sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar daripada segala syirik syirik khafi. Sepanjang pengetahuan penulis sendiri, para ulama dahulu sangat memberi keutamaan terhadap konsep tauhidiyah, iaitu wahdatul zat dan wahdatul sifat dan wahdatul af'al. Contohnya ialah apabila mereka bertasbih, mereka sentiasa mengingatkan dirinya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ialah zat yang maha suci daripada lawan yang suci daripada lawan ataupun sifat lemah kepada sifat ma'ani, di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan menentukan sesuatu, berkuasa dengan menjadikan sesuatu tanpa usaha, melihat
dengan tanpa alat bantuan seperti cahaya dan sebagainya. Mendengar tidak berhajat kepada suara seperti makhluk. Apabila mereka bertahmid, mereka sentiasa mengingatkan dirinya bahawa sekalian puji ialah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada puji Khaliq bagi Khaliq, puji Khaliq bagi makhluk, dan puji makhluk kepada sesama makhluk. Apalagi puji makhluk kepada Khaliq, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan ulama dahulu mereka ni bermuraqabah dengan sifat terhadap sifat-sifat keesaan Allah supaya terhindar daripada segala syirik. Jadi hasil daripada muraqabah maknanya hasil daripada zikrullah lah. Zikrullah, bila zikrullah tu kita zikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Menghampirkan diri kita kepada Allah, beradab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muraqabah tu, kita beradab. Beradab dengan makna kita beradab ataupun kita merasa seolah-olah Allah Ta'ala melihat kita. Itulah ihsan tu kan. Ada sebut apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Melihat di situ maknanya melihat kebesaran Allah, tanda-tanda penciptaan Allah. Tanda-tanda yang kita nampak dia panggil apa? Dia panggil ayat manzurah. Ayat manzurah ni makna ayat yang kita fikirkan. Yang kita fikirkan, kita nampak ayat-ayat. Ayat ataupun alamat. Alam tu apa maksud alam tu? Alam tu maknanya alamat. Alamat apa? Alamat pada kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita melihat pada penciptaan alam ini sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu disebut apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi ni'matillah. Wa la tafakkaru fi zatillah. Tafakkaru fi khalqillah fi ni'matillah. Tafakurlah kamu kepada nikmat-nikmat Allah. Tafakur makna fikirlah. Tafakurlah kamu kepada khalqillah, apa-apa yang Allah ciptakan. Wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu tafakur pada zat Allah. Tak capai akal. Kita makhluk manusia ni, bagaimana kita kenal Allah? Bagaimana? Tahap mana kita kenal Allah? Mengenai Allah Ta'ala tahap mana? Apa boleh jawab? Kita nak kenal Allah ni sampai tahap mana? Bila? Cukup sekadar kita yakin bahawa Allah wujud, ada. Ada Allah Subhanahu wa taala. Pakai itu je, jangan tanyalah. Macam mana jangan tanyalah. Jadi kita sebab itulah ulama dulu menyusun sifat 20 tu kan. Yang pertama kita meyakini membenarkan dengan hati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Apa ada? Zat Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Ada. Maknanya zat tak ada. Kemudian cerita adanya macam mana? Cerita adanya tu qidam. Adanya itu tidak ada permulaan. Adanya itu kekal. Kan? Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kemudian ada Allah Subhanahu taala tu kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekallah wajah Allah, zat Allah Subhanahu taala. Kan? Kemudian ada Allah taala macam mana? Laisa kamisli syai'. Bersalahan dengan tiap-tiap sesuatu. Ataupun apa dia? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala pada yang baru. Ya. Kemudian qiyamu ta'ala binafsi. Ada Allah Ta'ala tu berdiri dengan sendiri. Kemudian ada Allah Ta'ala tu wahdaniyah.
Esa, tunggal. Tunggal Allah. Kemudian ada sifat ma'ani disebut tadi. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani Allah. Iaitu berapa sifat ma'ani? Ada 7 sifat ma'ani. Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani ni dia panggil sifat yang wujudi, dia panggil. Sifat wujudi maksud sifat ada lah. Ada sifat tu. Qudrat ada. Kalau Allah buka hijab nampak lah. Macam mana hakikat kudrat Allah SWT. Tapi kita tak nampak. Maka kita melihat pada penciptaannya, pada makhluk ni kan. Tanda kekuasaan Allah SWT. Makhluk ni tanda maha berkehendak Allah SWT. Makhluk ni, alam ni tanda ilmu, maha berilmu Allah SWT. Makhluk alam ni tanda Allah Ta'ala melihat, mendengar dan maha berkata-kata. Itu dia panggil sifat ma'ani. Jadi sifat keesaan Allah SWT terhindar daripada syirik. Jadi dia faham sesuatu. Kebanyakan ulama dahulu. Jadi kita kena beramal lah. Bermuraqabah terhadap sifat-sifat keesaan Allah SWT supaya terhindar daripada segala syirik khafi. Syirik khafi ini makna syirik yang tersembunyi. Syirik tersembunyi. Sepanjang pengetahuan penulis sendiri, para ulama dahulu sangat memberi keutamaan terhadap konsep tauhidiyah. Iaitu wahdatuz zat. Maknanya muraqabah bahawasanya Allah yang Maha Esa. Zat Allah Ta'ala ni tunggal. Maha Esa tunggal. Tidak berbilang-bilang. Kan? Adapun makhluk ni berbilang-bilang. Kemudian wahdatus sifat, yakni mengesakan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sini sifat Allah, jangan kata sifat Allah satu pula. Wahdatus sifat dah. Maksud wahdatus sifat di sini mengesakan Allah pada satu-satu sifat. Kena faham situ pula. Kalau kata sifat Allah satu je tak betul. Pasal apa Quran dah khabar sifat Allah berbanyak. Banyak sifat Allah. Kan 20 je tak, bukan 20, banyak lagi dalam Quran. Sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita mengesakan satu-satu sifat. Maknanya Allah Taala, kudrat Allah Taala esa. Maknanya maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, tunggal kuasa. Maha berkehendak Allah Taala, hanya Allah yang maha berkehendak. Kan? Maha berilmu Allah Ta'ala, hanya Allah yang berilmu. Maha melihat Allah Ta'ala, hanya Allah yang maha melihat. Maha mendengar Allah SWT, hanya Allah yang maha mendengar. Maha berkata-kata Allah SWT, hanya Allah yang maha berkata-kata. Kan? Bila kita faham, maksudnya bila sebut kudrat Allah tak seumpama kudrat makhluk. Tidak berbilang-bilang. Umpama makhluk, kalau kita tengok dari sudut mematikan contohnya. Allah mematikan. Sebab Allah Ta'ala berkuasa ni bukan mematikan saja. Allah menghidupkan. Allah mentadbir. Allah mengekalkan kejadian kita ni. Sampai masa binasa esok, Allah SWT binasakan. Dengan apa? Dengan kuasanya yang memberi bekas. Kuasanya semua hakikatnya kuasa Allah sahaja yang memberi bekas. Makhluk ni tak ada apa-apa. Jadi walaupun nampak perbuatan tu nampak banyak. Dalam masa yang sama, contoh mati berapa orang tadi. Contohnya pukul 8 tadi mati berapa orang? 20 orang mati contohnya. Mati 20 orang. Kalau gitu 20 kerja kan. Mati di mana? Mati sebab dia coronavirus contohnya. Mati serentak 20 orang. Jadi banyaklah kerjanya 20 tempat. Sebuah orang nak ngurus jenazah, boleh. Seorang pemandi jenazah tu dia boleh mandi jenazah serentak, boleh. Boleh. Ini mati. Lepas tu serentak sana mati. Ngurus banyak jenazah mati sekaligus. Tak boleh, kena selesai-selesai. Kan dah siap mandi kapan siap-siap, pergi pula ke orang sana pula. Lepas tu pergi pula orang sana. Sumpah orang nikah orang juga. Boleh serentak? Tak boleh.
Siap sana akad nikah sana, pergi akad nikah sana. Nampak banyak kerjanya. Tapi sebenarnya itu asbab saja. Adapun perbuatan sebenarnya Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Taala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi Allah buat itu macam mana? Dengan kudratnya lah. Bukan suruh kita kan. Kita nak buat rumah kena apa ni? Kena banyak kerjanya. Tak mampu seorang, kena ada 2 orang, kena angkat yang berat. Berat sangat tak mampu seorang, kena 2 orang. Tinggi kena pakai staging, kena pakai tangga. Nak lekatkan kena pakai simen. Tak mampu kita lekat sendiri, kena ada alat. Kan? Adapun Allah Taala tidak memerlukan alat. Wasitah, tak memerlukan wasitah. Allah buat. Jadi bila kita zikrullah, kita dapat rasalah muraqabah Maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut tadi. Wahdatul sifat dan wahdatul af'al. Mana semua sekali ni adalah perbuatan Allah. Kita boleh sebut je lah wahdatul af'al ni, tetapi macam mana nak merasakannya, mestilah dengan amalan, dengan zikrullah, dengan amalan istiqamah, dengan yakin, kan? Mujahadah, supaya iman ni bukan satu perkara teori. Iman ni mesti dipraktik. Baru datang kemanisan iman. Dia panggil halawatul iman. Kemanisan iman hasil daripada amalan kita tu. Kan? Contoh kita nak solat khusyuk. Macam mana kita nak solat khusyuk? Tak dapat. Tapi macam mana kita nak solat khusyuk? Dia kena selalu buat amalan tu. Kena bilang kali buat amalan tu, baru dia datang. Supaya nak isap rokok, ada dia isap rokok terus sedap tu. Sekali isap rokok, dia nak istiqamah isap rokok. Dia mesti bermula dengan percubaan pertama. Mula-mula kawan dia kata, ajak try lah sebatang dulu. Lepas tu tak lama 2 batang. Mula cuba-cuba je, jaga hati kawan. Tak lama dia try, dia minta kat kawan dia sebatang. Kawan dia beli sekotak, dia minta sebatang. Lepas tu tak lama seminggu 2 batang. Mula seminggu sebatang, 2 batang. Tak lama sehari sebatang, dah 7 batang seminggu. Tak lama payah-payah minta orang beli betul sekotak. Akhir sekali dia akan berulang-ulang benda tu, hasil daripada perbuatan yang bergerak. Bila dia berulang-ulang jadi sedap. Lepas makan tak boleh tak ada rokok. Kena ada rokok, mesti buat merun tu. Lepas makan mesti merun, mesti berasap. Kan? Begitulah, itu benda buruk lah rokok ni. Kita balikkan kepada benda baik. Kita mula dengan solat jemaah. Kan? Mula-mula payah solat jemaah ni. Tak dapat khusyuk, tapi kita berbilang-bilang kali. Bila berbilang-bilang kali, akhir sekali, maknanya dalam keadaan apa sekalipun, masalah macam mana pun, kita tetap juga. Jadi bila dah berlawan gitu, antara dorongan untuk kita menangguhkan solat berjemaah dengan kita paksa diri kita solat berjemaah. Bila kita datang solat jemaah dalam keadaan terpaksa pun datang, susah senang pun datang, jadi Allah Ta'ala limpahkan, berikan kemanisan. Itu dia panggil halawatul iman, kemanisan iman. Jadi kita ni ada belakalah sebenarnya. Kalau tidak tak datang masjid ni. Ada orang datang saja tak bagi gaji, ada. Datang saja kan. Ke dapat RM50 sekali datang sembahyang ni, maghrib isya ni. Tak dapat lah. Itu maknanya hasil pada apa? Halawatul iman, kemanisan iman. Cuma banyak sikit je lah rezeki masing-masing. Ada orang Allah Ta'ala buka lebih, ada orang Allah Ta'ala buka sikit, kan? Ada orang Allah Ta'ala buka lebih, dia rasa lebih, kan? Maknanya orang ni ulama dulu, iaitu disebut tadi wahdatul zat, mana mengesakan zat Allah. Wahdatul sifat, makna mengesakan Allah pada satu-satu sifat. Dan wahdatul af'al, maknanya dia merasa semua sekali alam gerak alam ini, semua sekali perbuatan makhluk ni adalah hakikatnya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nampak makhluk lagi, kan? Kita nampak. Bila orang bagi kita nampak orang tu, kita nampak orang tu.
Kita tak nampak orang siapa yang menggerakkan hati orang itu. Menggerakkan hati manusia itu siapa? Semua Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya ialah apabila mereka bertasbih, mereka sentiasa mengingatkan dirinya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah zat yang maha suci daripada lawan kepada sifat ma'ani. Mana ketika dia berzikir tu, muraqabah tu, dia tasbih subhanallah, maha suci Allah. Lalu dia kata mengingatkan diri bahawa Allah SWT itulah zat yang maha suci daripada lawan, daripada sifat ma'ani. Maknanya bila sebut melihat itu melihat bila sebut maha kuasa, maha mendengar, maha berkehendak, maha berilmu, maha hidup, maha berkata-kata, maha mendengar, maha melihat, maha berkata-kata. Jadi dia rasa begitu. Di mana Allah SWT berkehendak menentukan sesuatu, berkuasa dengan menjadikan sesuatu tanpa usaha, melihat dengan tanpa alat bantuan seperti cahaya dan sebagainya, mendengar tidak berhajat kepada suara seperti makhluk. Nampak situ. Dia dapat rasa begitu. Dia rasa Allah Ta'ala ni maha kuasa tanpa alat. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah buat sesuatu semua sekali dalam genggaman Allah, dalam qabdah genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia rasa gitu melalui proses amalan dia tadi. Sebab tu kita kena displaykan amalan zikrullah kita. Imam Ghazali sebut dia, kalau kita baca kitab Bidayatul Hidayah. Sebab tu kalau nak ngaji tasawuf, ngaji beransur-ansur, jangan tinggi terus. Ni yang ngaji hikam terus. Nak ngaji hikam terus berat. Sebab tu bercakap tentang hala. Orang awam pening. Orang awam tengok benda, dia rasa tinggi, dah makan dia tu. Sampai tak semayang je dah. Tinggi hakikat terlebih sangat sampai tak semayang, berat pula. Tak tahu cikgu nyebut. Tak sebut. Orang tahu dah belaka dah. Tak kira nama siapa pun. Sebab tu ulama gariskan ilmu ni kena tertib satu-satu. Belajar akidah untuk kenal Allah. Tak payah lebih-lebih sangat, tak payah berhujah. Ilmu kalam dalam-dalam tak payah sangat. Sekadar kenal Allah, sifat-sifat Allah. Ma'rifatullah. Dua cara nak kenal Allah. Yang pertama, kita mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kekurangan. Dalilnya apa? Baharu alam ini. Lepas fardu ain. Cara pertama, secara ijmali. Yang kedua, secara tafsili. Tafsili macam mana tafsili? Iaitu mengetahui satu-satu sifat Allah, iaitu 20 sifat sekurang-kurangnya. Tahu wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Dah kena tu. Lepas tu tentang Allah, kemudian tentang Nabi. Tentang Nabi, kemudian tentang perkara sam'iyat. Apa yang Nabi sebut? Kan sam'iyat, maknanya syurga, neraka, kitab, malaikat, qada dan qadar. Perkara sam'iyat. Semua sekali itu dia panggil aqaidul iman. Simpulan-simpulan iman. Selesai tu dah. Tak payah beria sangat dalam. Hak kena so dah lepas fardu ain, ikut kita lah nak ngaji lebih. Sama macam fiqh, deras sangat nak berhujah. Amalan kita pun tak lepas lagi. Mazhab Syafi'i pun tak lepas lagi. Belajar benda 4 mazhab terus. Belajar 4 mazhab terus. Lepas tu condemn orang lain. Berhujah. Benda khilafiyah. Benda khilafiyah nak. Tak apa kalau duduk sama-sama ulama, tak apa duduk semeja kan, berbincang nak menyelesaikan masalah umat. Ini dah cerita secara terbuka. Cerita dalam YouTube, cerita secara yang melihat tu, yang mendengar itu, mereka itu tidak ada asas ilmu yang kuat. Menyebabkan dia keliru. Kan? Dia keliru. Ustaz ni kabogin, ustaz ni datang esok, ustaz ni kabogin pula. Lepas tu dua-dua bergaduh pula. Dah orang awam pening. Dah kau nak rujuk mana? Padahal ustaz sama ustaz pun bergaduh. Kan? Itu masalah juga. Jadi sekadar melepaskan ibadah kita. Mana lepaskan sah batal semua dah selesai. Kita lepas maknanya buat ibadat, taharah, sembahyang, puasa, zakat.
Kemudian nak nak pergi haji kena selesaikan bab haji pula. Kemudian masa puasa kena selesaikan bab puasa. Kalau masuk dalam bidang perniagaan kena selesaikan bab muamalah. Fardu ain pula. Kalau orang berniaga dia fardu ain pula belajar bab muamalat. Kena tahu akad, kena tahu syarat jual beli. Semua tahu tu, kena akad tu, barang-barang yang riba dan sebagainya. Kemudian kalau nak kahwin kena tahu pula qada fardu ain, bab munakahat. Ni banyak kan. Bila nak tahunya? Nak tahu kursus kahwin sehari je. Tak padan sehari je. Sedangkan belajar tu kena belajar pada awal, kena lazimkan belajar. Siapa tak lepas fardu ain kena selesaikan bab munakahat. Kan lapas ada setengah tu lapas dah, 4 tolak 4 lah. Tapi tengok duduk serumah lagi. Macam kan, duduk serumah lagi kan. Macam-macam sekarang. Kemudian orang yang terlibat dengan kehakiman, dia fardu ain pula dia belajar tentang tentang jinayah, hukum-hukum jinayah. Kena belajar ke hukum jinayah, hudud, qisas ta'zir. Kita tak belajar secara detail ni tu. Orang dulu dia belajar pasal apa? Sebab tu dia tak pelik sangat. Bila kita sekarang ni bila sebut hudud datang pelik. Kan? Bila orang sebut dah ada kuasa bila nak buat hudud. Dah ada kuasa bila nak buat hudud. Dia ingat buat hudud senang-senang gitu je. Tambat orang kat batannya kerat tangan. Dia ingat mudah gitu gambarnya. Kena ada mahkamah, kena ada saksi dia. Kan? Ada mahkamah kan, ada prosedur dia. Tengok pula dia tu orang susah ke orang senang, orang kaya ke apa ke. Kalau susah ngapa? Kena ada kaitan pula dengan zakat. Ngapa tak beri dia duit zakat, dia susah sampai dia kena mencuri. Banyak kait-kait kan. Kadang-kadang dia bukan nak suruh laksana. Kadang-kadang dia nak perli, dia kata. Dah orang Islam belaka ni ngapa tak laksana hudud? Kan. Begitu pula. Itu semua faktornya apa? Antaranya puncanya apa? Puncanya kejahilan umat, tak faham. Kadang-kadang tok guru dia pakai sampai bab haji, kalau belajar fiqh sampai bab haji. Lepas tu tak ada masuk muamalat, tok guru meninggal. Supaya Piramli lah kan, belajar alif betul. Nak masuk jin, tok guru meninggal. Lepas tu bila cikgu Salmah tu mengajar, ni huruf benda ni, huruf jin kawan. Jin ni titik tengah kawan. Ni benda jin mata. Jin mata satu. Ni titik atas, jin pakai tonceng. Kan? Ni tak titik ni apa ni? Wallahu a'lam, tak ingat kan. Macam ni. Jadi bagi orang yang dirasa itu, dia merasakan makna Allah Ta'ala ni maha mendengar, maha berkuasa tanpa memerlukan alat. Dia rasa gitu. Allah Ta'ala maha berkehendak, tidak ada batas. Adapun makhluk ini maha berkehendaknya ada batas. Kita nak kaya, tak kaya-kaya. Kita nak sihat, makan ubat. Sebeban ubat, tak sihat-sihat juga. Kan? Ada orang yang tak makan ubat, sihat pula. Jadi kehendak makhluk tak sempurna. Yang maha berkehendak Allah. Lepas tu ilmu kita ni dah belajar lupa pula. Tak tahu kena belajar, dah belajar lupa pula. Lemah kita. Adapun Allah maha berilmu. Kita ni hidup. Hidup kita hidup dengan roh. Kalau Allah Ta'ala tak campak, tak tiup roh dalam jasad kita, tak hiduplah kita. Bila hidup pula tak ada oksigen, tak hiduplah kita. Tak ada oksigen, tak hiduplah kita. Bila hidup pula tak makan, tak hidup juga kita. Adapun Allah maha hidup. Dia rasa gitu. Hasil daripada bukan duduk akal ni, dia kena ada proses amalan menyebabkan iman tu dia jadi a'yan, dia panggil imanun a'yan. Kita belajar ni mula dia panggil iman, dia panggil ilmu, iman ilmu. Bila kita ada proses amalan zikrullah, istiqamah dalam ibadat kita, dia akan rasa a'yan, dia panggil iman dengan mata hati. Iman dengan mata hati. Itu dia rasa tadi, melihat dengan tanpa alat bantuan, kita rasa gitu. Dia berkata-kata dalam hati dia tu, mendengar tidak berhajat kepada suara seperti makhluk.
Kan lawan pada Allah Ta'ala ni maha mendengar. Lawan pada mendengar apa? Pekak. Kalau pekak tak boleh dengar, kita boleh dengar. Tapi mendengar kita hakikatnya pekak. Macam tu kan. Kita mendengar dengan telinga. Kita mendengar dengan telinga. Telinga elok. Tapi tak ada bunyi. Dah elok dah telinga, genam molek tak pekak. Tiba-tiba sunyi sepi. Boleh dengar? Tak boleh dengar juga. Ataupun telinga elok, jauh sangat. Orang panggil pada jauh. Seberang sungai tu panggil. Boleh dengar kat sini? Tak dengar juga. Ataupun dekat sangat, duduk tepi telinga, bekik tepi telinga. Bingit sangat pula, tak dengar juga. Dah rantai mana dengar? Jadi mendengar tu makhluk Allah, bunyi pun makhluk Allah. Jauh dekat pun makhluk Allah, telinga pun Allah buat, gegenam pun Allah punya. Dah kita mana kita punya? Jadi bila kita dapat situ, secara ilmu kita yakin dah, tetapi secara hati kita, secara hati, hakikat, perasaan kita tu, kita kena rasa gitu. Jadi aku ni sebenarnya pekak, ya Allah. Kan? Bila dapat situ, itu peringkat yang pertama. Peringkat seterusnya ni sampai ke tahap dia boleh rasa tak ada dia. Itu dia panggil wahdatul zat. Sampai rasa dia tak ada, hilang dia. Ni orang tak faham sini lah. Bila dia tak ada amalan, dia tak sampai ke tahap itu. Kita boleh cakap je lah kan, sebab tu ilmu ni dia kena step by step. Step by step kan. Sampai masa dia kata aku ni hidup dengan roh, dengan apa, tak ada. Sebenarnya aku tak ada. Yang maha hidup siapa? Allah. Kan. Sebenarnya mendengar tu, bunyi tu Allah punya, telinga pun Allah punya. Yang sebenar maha mendengar Allah. Jadi aku ni didengarkan kurniaan Allah SWT. Melihat dengan biji mata. Biji mata molek, gelap gelita tak nampak pula. Kan? Sibuk cari apa ni, lilin. Kalau api tak ada, elektrik tak ada, sibuk. Lilin habis terus kedai. Pasal apa? Nak ke cahaya. Habis tu dah, kalau boleh melihat sangat, tak payah pakai lilin. Kan? Duduk mengapa nampak tak nampak kan? Rata langgar meja, langgar dinding tak nampak. Jadi mata molek, tak ada cahaya, tak nampak juga. Kan? Jauh sangat tak nampak juga. Orang daripada seberang sungai, kabir kita, siapa tu tak kenal. Jauh sangat pula. Dekat sangat, ambil surat khabar, duduk pekat muka, nampak tulisan. Duduk tepek ke muka, nampak tulisan? Tak nampak. Kan? Jadi mana kita rasa gitu? Itu daripada dia panggil aklinya, secara akli. Tapi bila kita kita ada kita maknanya muraqabah kita, zikrullah kita tu, kita akan rasa sebenarnya Allah Maha melihat. Kita akan rasa gitu. Nampak boleh faham situ ya? Dia macam ni lah, supaya kita itu kayuh. Kita kayuh apa ni? Bersikar dulu kan? Bersikar dulu kita kayuh kan? Dia dynamo tu dia pusing dekat tayar tu. Jadi semakin kita kuat kayuh, dynamo tu dia ikut tayar tu. Jadi lampu makin cerah. Kan? Jadi kayuh tu apa? Kayuh tu dia panggil usaha kita, zikrullah kita, ibadat kita. Bila kayuh kuat tu, sampai masa lampu cerah. Cerah tu maknanya mata hati kita cerah. Kan? Mata hati kita cerah. Jadi orang macam ni, orang yang memandang dengan mata hatinya. Begitu. Apabila mereka bertahmid, mereka sentiasa mengingatkan dirinya bahawa sekalian puji itu ialah kepunyaan Allah. Sama ada puji Khalik bagi Khalik, mana Allah memuji diri dia sendiri, ataupun puji Khalik bagi makhluk, Allah puji pada makhluk, ataupun puji makhluk pada sesama makhluk. Apa lagi puji makhluk kepada Khalik, mana manusia kepada Allah SWT. Jadi semua itu kembali pada Allah. Sama ada puji makhluk bagi makhluk, kembali juga pada Allah. Puji pandai Allah. Kita dapat rasa yang beri pandai itu Allah. Kan? Ataupun orang puji kita, yang beri rezeki, yang beri semua sekali Allah. Kan? Kita semua kita pantai balik ke Allah. Orang puji kita, kita pantai balik ke Allah. Begitu. Apa lagi puji makhluk kepada Allah SWT. Kerana sekalian perbuatan memberi bekas kesan hanya perbuatan Allah juga. Semua perbuatan Allah juga.
Sebab tu ibadat kita nak tunjuk pada makhluk apa? Sebab apa? Makhluk ni yang melihat kita ni, kalau kita faham tadi, yang beri lihat siapa? Allah yang beri dia melihat. Biji mata dia tu Allah punya. Kan? Jadi buat apa kita nak tunjuk sama makhluk? Jadi bila kita faham situ, terbuang riak. Macam mana nak buang riak? Kita kena ada penyakit. Kena belajar pula. Jadi dari tasawuf, fardu ain tasawuf mana? Fardu ain tasawuf. Had fardu ain. Bagaimana kita kena belajar tasawuf ni fardu ain? Fardu ain belaka tu, bab akidah fardu ain, bab fiqh fardu ain, tasawuf ada fardu ain ke? Apa fardu ain tasawuf? Mana? Fardu ain tasawuf mana? Fardu ain tasawuf kita kena sifat mazmumah. 10 sifat mazmumah sekurang-kurangnya. Sifat buruk banyak dalam hati kita ni. Tapi hak sekurang-kurangnya 10 sifat mazmumah, 10 sifat mahmudah. Riak, takabur, ujub, sum'ah, hasad. Tu penyakit belaka tu. Punah ibadat belaka kalau ada penyakit tu. Ada hasad habis punah. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sungguh hasad itu dia membakar amal ibadat itu seperti api membakar kayu-kayu kering. Habis sikit macam kita buat merun kan. Buat merun. Hak lain habis, bakar habis, tinggal benda tu, tinggal tunggu kayu je. Tapi dia makan beransur je. Kita nampak gaya tak ada apa? Nampak gaya tak ada asap je. Tapi asap sikit-sikit je kan. Dia makan lama-lama habis tunggu tu. Gitulah umpamanya hasad, penyakit hati. Boleh faedah lah ke akhirat tu. Balik ke akhirat kosong, zero. Ibadat banyak dah, haji berapa kali tak, umrah berapa kali, tiap-tiap tahun pergi, rupanya tak ada. Pasal apa? Ada hasad, ada riak, ada takabur. Jadi nak ubat penyakit itu macam mana? Tak lain tak bukan dengan ma'rifatullah. Tak ada cara lain. Nak ubat mana riak ni? Nak ubat mana? Cuba beri saya satu teori yang boleh ubat penyakit riak. Tok guru pun sama, ustaz-ustaz pun sama. Serban besar bakul sekalipun. Kalau tak belajar, tak boleh buang sifat riak. Tak boleh buang sifat wujud. Kena tu kan. Jadi tak, walhasilnya kena ada ilmu syariat, dari sudut syariat. Kemudian kena ada jalan yang dipanggil tariqah. Tariqah. Yang ni jalan untuk mencapai, dia panggil hakikat. Bila dapat hakikat, barulah ma'rifah. Pernah dengar sebut itu? Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Tapi bila sebut sekarang orang kata tak, ilmu tak betul tu. Padahal sebenarnya itulah proses perjalanan. Kalau berjalan, itulah perjalanan. Kan? Begitu. Tapi kena selesai semua fiqh, kena belajar fiqh dulu, kena selesai bab tauhid dulu. Barulah kita beramal. Ada hak shortcut terus, naik ke atas terus. Kan? Kalau ngajar bagi kita tinggi. Kita hikam ngajar. Tapi ada tok guru saya cerita baru ni, dia ngajar kita hikam. Tapi bila ada satu kali tu, bila dia jadi imam. Ni bukan kita tak sebut siapa-siapa kan, cuma kita kena faham. Tapi bila cerita buat hakikat hebat. Bila suruh jadi imam, sampai masa tu maknanya dia rakaat keempat, apa ni, ataupun maksudnya dia naik terus, dia dah naik ke qiyam. Tiba-tiba orang belakang tegur subhanallah kan. Padahal dia rakaat tu maknanya betul dah kan. Kemudian dia ikut belakang, dia tak tahu, padahal dia dah naik. Maknanya dia tak tahu bila kita dah naik sampai tahap qiyam, dah sampai had qiyam, lebih had rakaat, tak boleh turun dah kan, tak boleh turun dah. Jadi maknanya bab sempadan tu pun tak tahu. Tapi bila cerita bab hakikat pandai sangat kan. Tapi bila cerita bab fiqh pun tak reti. Macam mana nak berubah antara makmum dan imam. Kalau imam batal, itu pun tak reti. Sebab itulah ulama dulu dia satu-satu, dia tertib kan. Mula dia belajar makna
tertib ilmu itu. Sebab tu kita mengaji di madrasah gitulah. Mula-mula kalau mengaji daripada kitab rendah dulu. Selesai dulu kan. Kemudian barulah tinggi step by step. Gitu. Apabila mereka bertahlil, mereka akan mengingat dirinya dalam hati bahawa tiada wujud, yakni ada pada hakikatnya melainkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sentiasa mengulangi lafaz la mawjuda illallah, atau tiada yang disembah ditaati melainkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sentiasa mengulang lafaz la ma'buda illallah, atau tiada yang disetujui matlamat melainkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sentiasa mengulang lafaz la maqsuda illallah. Demikianlah apa yang dimaksudkan dengan muraqabah, atau sentiasa mengintai-ngintai Allah Subhanahu wa taala, yang boleh membawa seorang itu kepada ainul yakin dan haqqul yakin. Tinggi sikitlah bahasa ni, ya. Jadi sebab itulah kalau kita dari sudut kita bincang ilmu tauhid hari tu, inilah bila sebut wujud, makna Allah Taala wujud, ada. Sifat yang pertama ada, wujud. Apa maksud wujud? Makna ada. Ada satu zat Allah Subhanahu wa taala yang wajibul wujud, yang tidak dikeranakan oleh suatu kerana. Okey, wujud Allah. Okey, wajib kan? Wajib Allah Taala tu wujud. Lawan pada wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Wujud artinya ada. Lawan pada ada tiada. Lawan pada ada tiada. Wajib ada, mustahil tiada. Dalilnya alam ini. Dalilnya alam ini. Okey. Wujud artinya ada, lawannya tiada. Betul ke kalau kita kata tiada tu? Betul? Tak boleh kita kata tiada, betul. Pasal apa? Alam ada. Kan? Ada bersifat tiada. Tu kena faham. Sebab tu dia sebut lawan bagi wujud Adam. Adam ni maksudnya boleh jadi sama ada tiada terus, ataupun boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Lawan bagi ada tiada. Betul lah kan? Tiada. Satu maksud. Satu lagi lawan bagi ada itu boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Sebab tu kena faham hukum tu. Wajib, mustahil, harus. Kan? Jadi Allah Taala ada tu wajib tak ada? Wajib. Wajib Allah ada. Kita ni wajib tak ada? Tak wajib. Betul? Kita ni tak wajib ada. Jadi bila tak wajib, orang panggil apa? Harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Jadi kita ada ni disebabkan oleh apa? Oleh kudrat dan iradah Allah SWT, barulah kita ada. Sebab tu bila orang kata ada alam, ada Allah. Betul? Cakap gitu. Ada alam, ada Allah. Betul? Ada Allah, ada alam. Betul? Betul tapi tak tepat. Dia gear auto. Dia kena gear manual. Ada Allah dengan kuasa dan kehendaknya, barulah ada alam ini. Gear manual. Masuk gear 1 dulu, biar berjalan dulu, tekan minyak sampai menerai enjin tu, baru masuk gear 2. Ada Allah dengan kehendak dan kuasa Allah, barulah Allah adakan alam ini. Jadi adakah wajib bagi Allah ada alam ini? Tak. Kalau Allah tak nak adakan, maka tak ada. Jadi lawan bagi ada Allah itu harus. Yang ni alam yang yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi kita faham gitu. Jadi bila kita faham gitu, kita nafikan makhluk ni la maujuda illallah, kita dapat rasa bahawa makhluk ni tak ada sebenarnya. Sehingga kita dapat isbatkan kepada Allah la maujuda illallah, Allah yang sebenar-benar wujud. Itu dia panggil wahdatul wujud. Tapi orang salah wahdatul wujud luar. Memang salah lah. Itu sesat tu. Bila sebut wahdatul wujud duduk luar. Memang salah lah. Kan? Itu dari segi akidah salah.
Tiadalah Tuhan melainkan dalam jubahku. Memang sesat lah. Dulu ulama dulu kan, dia sasui cakap gitu, terkeluar. Dia melatah duduk luar. Jadi dari segi hukum syarak memang kena makna dia kira murtad. Murtad ni hukumnya man badala dinahu faqtulu, barang siapa yang yang tukar agamanya maka bunuh ia. Murtad. Keluar. Kan? Jadi benda dalam biar dalam, jangan duduk luar. Jangan duduk luar. Jadi bila dalam, makna dalam kita ni kita serah bulat-bulat pada Allah. Kan? Yang memberi rezeki, yang menghidup, yang matikan, yang semua sekali manfaat mudarat pada Allah SWT. Adapun yang di luar ni ikhtiar kita. Ikhtiar itulah Allah Taala bagi akal pada kita. Kita boleh pilih baik dan buruk, kita boleh timbang tara, kita ada mujahadah, kita ada jihad. Di situlah pahala Allah Taala nak kurnia pada kita. Kan? Sebab tu orang Islam ni disebut wa khairu umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan itu adalah pertengahan. Jangan bila dalam duduk luar, bila luar masuk ke dalam. Kan? Bila dalam duduk luar. Maknanya antara usaha dan tawakal itu mesti seimbang. Usaha tu maksudnya perbuatan luaran kita, mujahadah kita, jihad kita, kerja buat kita, pilihan yang Allah Taala kurniakan akal pada kita. Tawakal kita itu serah bulat-bulat dalam hati kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau berubat sakit benda, yang pertama selesai dulu. Jangan cepat nak cari ubat. Kalau kita sakit, mula-mula sekali berdoa. Berdoa. Sebut tadi kan kita doa kan, nak menghindar apa ni? Nak menghindar virus yang berleluasa sekarang ni. Lepas tu barulah kita buat ikhtiar, basuh tangan kan. Kena bersalam, lepas salam kena basuh tangan tu. Kan? Jadi itu ikhtiar, tapi nak memelihara tawakal kita itu pastikan doa kita dengan Allah. Kerana yang memberi bekas bukannya virus itu. Yang memberi bekas pada menyebabkan mati, hidup, sakit semua sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena jaga i'tiqad kita. Bukan virusnya, sebelum ni pun jin semua sekali, bukanlah benda tu hanyalah asbab saja. Adapun sebenarnya yang menghidup mematikan semua sekali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena percayalah. Jadi kita tengok sekarang ni bila timbul isu coronavirus ini, jadi ulama-ulama kata cara kaedah yang nak mengubatnya kita dah sedia ada. Kita sedia ada, makna tiap-tiap waktu kita tak lepas daripada berwuduk. Dan kita kena lazimkan diri kita berwuduk. Setiap masa dalam keadaan berwuduk. Batal wuduk, ambil wuduk. Kalau dapat sembahyang sunat wuduk 2 rakaat sembahyang. Lepas ambil wuduk, sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Sembahyang Jumaat. Jadi nak tak nak kena penyakit coronavirus, kena sentiasa berwuduk sembahyang Jumaat di masjid. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Ini buah balah belaka ni. Itu pandangan ijtihad lah. Sedangkan kita negeri yang kita dah kena wabak tu dalam satu negeri tu, kalau sebaik kita kekal dalam negeri tu, banyak fadilatnya. Dan kalau siapa mati disebab wabak ni, mati syahid. Maknanya dia serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pandangan lah. Itu dari segi mekanisme je. Cuma baru ni bila sebut tentang tentang solat Jumaat, kita di negeri Pahang ni kita sebut apa? Tiada keperluan lagi untuk maknanya membatalkan sembahyang Jumaat kan. Sembahyang di rumah tak ada keperluan lagi setakat ini. Cuma bila sebut ambil langkah terbaik lah. Jaga kebersihan masing-masing. Jadi itu dari sudut dari sudut mekanisme je lah. Dari sudut pencegahannya. Pencegahan tu kena ada. Jadi insyaAllah saya cukup sekadar itu malam ni, insyaAllah. Jadi kita balik pula tempat kita berhenti dulu. Ingat ke boleh sambung. Jadi kita ulang balik, kita berhenti pula tempat hak kita berhenti kuliah lepas. Tak apalah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita, memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita insyaAllah.
Jadi kita tangguh malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.